Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, pelajar-pelajar, apa khabar semua? Okey, saya lupa buka mic. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Apa khabar semua pelajar-pelajar? Sihat? Sihat cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, hari ni kita jumpa lagi. Minggu lepas cikgu tak buat kelas sebab cikgu ada urusan. Jadi hari ni kita sambung lah topik tatan 5. Hari ni kita buat topik 3. Topik yang santai-santai je Paling tidak pun 1 jam ni pelajar-pelajar dapat sesuatu lah. Okey, alright. Jadi pelajar, jadi cikgu nak lengkapkan dah. Mungkin pelajar mesti dah belajar punya dekat sekolah. Dah sekolah. Jadi kita pelbagaikan kaedah. Okey, alright. Jadi pelajar-pelajar, jadi saya akan sharekan skrin. Jadi pelajar yang pakai handphone boleh tengok pin yang cikgu share skrin. Pelajar-pelajar yang pakai komputer ataupun pakai tab boleh pin yang ada gambar cikgu. Yang ada gambar cikgu. Okey? Okey, alright. Okey, boleh nampak tak sekarang? Boleh? Okey, alright. Okey. Jadi pelajar-pelajar pun yang mana negeri-negeri yang fasa 4 pun dah mula nak bersekolah dah minggu depan. Saya di Johor, di negeri Johor masih belum lagi lah. Masih tingkatan 6 saja yang untuk fasa 2. Okey, manakala yang lain ni tingkatan 5 masih lagi online lah. Okey, jadi sabar sedikitlah cikgu bantu. Okey, jadi pelajar hari ni kita nak belajar penyata penyelesaian bank. Okey, ready tak? Gunakan buku teks kita gunakan buku teks. Muka surat berapa buku teks? Muka surat berapa buku teks tu? Cuba tengok. Yang cikgu beri latihan. 101 dan 103. 101 hingga 103. Okey. Jadi nota cikgu pun dah bekalkan juga. Jadi pelajar boleh rujuk lah. Saya rasa pelajar dah mahir dah. Cuma kita tekankan beberapa perkara yang perlu dikenal pasti. Supaya tak berlaku kesilapan. Rugi ni. Topik ni kalau keluar tak dapat markah penuh, rugi. Sangat rugi. Sebab apa? Mudah. Okey. Jadi pelajar kita teruskan penyata penyelesaian bank. Jadi pelajar boleh lihat muka surat 101, 2 dan 3. Jadi kita cuba buat soalan 1 dan soalan 2. Okey, satu persatu kita ada 2 kaedah sini, kita akan buat 2-2 untuk soalan yang sama. Alright, jadi pelajar-pelajar kita teruskan penyata penyelesaian bank. Apa itu penyata penyelesaian bank? Penyata penyelesaian bank adalah memorandum yang bertujuan untuk apa? Untuk menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Buku tunai dan juga penyata bank. Betul, ada 2 perkara kat sini. Pelajar kena tahu Buku tunai itu yang kita buat lah. Yang kita buat, semua peniaga-peniaga buat. Yang penyata bank pula ialah apa? Bank yang sediakan. Jadi sebenarnya kita nak checklist lah. Sama ada yang kita rekod ni dalam buku tunai kan ada ruangan tunai dan bank. Lepas tu dengan apa? Yang bank rekod. Bank pun bila kita masuk duit, keluar duit, bank pun rekod. Bank rekod, bank akan terjemahkan dekat mana? Bank akan terjemahkan dalam penyata bank. Boleh? Okey, jadi nak menyesuaikan, apa maksud menyesuaikan? Kita nak padankan, kita nak samakan. Boleh baki buku tunai dan baki penyata bank. Memang setiap bulan takkan samanya. Pelajar mesti ada perubahan. Ada beberapa perkara yang menyebabkan tak sama. Okey, dekat nota tu, kalau nota saya muka surat pertama, kalau pelajar tengok saya ada bekalkan nota tu, itu cerita dia lah. Kenapa berlaku tak sama, jadi pelajar boleh baca sendiri. Nanti kalau kita dah buat latihan, nanti pelajar nampak apa maksud nota yang saya berikan. Okey, boleh pelajar kita teruskan. Okey, jadi pelajar masuk tadi kita nak ni buku tunai. Ini contoh buku tunai. Okey, buku tunai ni yang kita buat, yang kita sediakan. Okey, yang ini bank siapa sediakan? Pihak bank yang sediakan. Jadi ini kata bank ni kita punya duit ni, duit kita dekat bank. Sama je. Cuma baki akhir yang kita catat, 3571. Ini yang kita rekod. Yang bank rekod apa? 3554. Jadi tak sama. Tak sama nak buat apa? Apa nak buat ni kalau tak sama? Tak sama nak buat apa ni? Kalau kita samakan. Ni tu dia namakan apa? Penyata penyelesaian bank. Disebabkanlah tak sama ni, baki buku tunai dengan penyata bank, itu yang kita nak buat penyata penyelesaian bank. Okey, kalau lepas nanti pelajar selepas sekolah ni, pelajar kerja di kerani akaun ke mana-mana syarikat, inilah tugas kerani akaun selalu setiap bulan buat. Tapi tak soalan tak ni lah penyata bank dia tak macam pendek macam ni. Kalau bisnes berniaga besar berhelai-helai sebulan je, satu file penuh pelajaran banyak transaksi dia
Jadi pelajar-pelajar kena lihat lah. Kena lihat balik buku tunai. Kalau perniagaan besar lah Okey, yang banyak transaksi dan sebagainya. Okey, jadi kita nak check. Okey, jadi pelajar, sekali lalu belajar. Kita sekali lalu cikgu explain je. Okey, buku tunai pelajar dah tahu dah. Kita sediakan buku tunai seperti ini. Dalam kita diajar semasa form 4, buku tunai kita macam ni. Ada tarikh, butiran, diskaun, tunai bank. Sama. Debit dan kredit. Cuma debit ialah apa? Wang masuk. Kredit ialah apa? Wang keluar. Jadi kena tahu. Debit wang masuk, kredit ialah wang keluar. Okey, siapa sediakan buku tunai? Kita sediakan. Sekali lalu je cikgu nak tahu. Okey, untuk topik ni hanya ruangan bank. Okey, untuk topik ni kita hanya guna ruangan bank saja. Ruangan bank saja. Okey, untuk nak apa? Untuk nak bandingkan, untuk nak padankan, nak sesuaikan dengan penyata bank. Jangan tengok tunai pula. Berkaitan kita hanya rujuk bank saja. Untuk kenapa? Sebab dia rujuk sebagai urus niaga cek dan bank saja. Okey, alright. Sekarang ini cek. Pelajar tahu kan? Nanti pelajar akan jumpa perkataan tentang cek ni berkaitan dengan apa? Cek tak laku. Okey, cek tak laku dalam soalan ini dipanggil apa pelajar? Dipanggil apa dalam soalan? Dia akan sebut apa? Kalau selain cek tak laku. Cek tak laku ni dia sebut pasal apa lagi? Kalau pelajar buat maklumat teman, dia akan sebut. Kadang-kadang dia sebut cek tak laku. Tapi dalam soalan penyantusan bank, dia tak sebut cek tak laku. Dia sebut apa pelajar? Biasa pelajar buat soalan kan, jumpa apa? Dia sebut apa? Dalam maklumat teman, dia sebut apa? Dia tak sebut cek tak layan. Dia tak sebut laku. Dia sebut apa? Ikal nak jawab Ikal. Apa Ikal? Jawab. Kenapa? Apa yang disebut? Perkataan lain kalau nak tahu. Dalam soalan ini disebut sebagai cek tak laku. Apa dia? Dalam maklumat. Yes, rujuk penyuruh bayar. Rujuk penyuruh bayar itu adalah cek tak laku. Nanti kita tengok. Okey, kenapa cek tak laku ni nanti kita akan tengoklah satu-satu. Alright, jadi pelajar kita teruskan. Okey, penyata bank. Cikgu nak kenalkan penyata bank. Okey, ni contohlah penyata bank. Penyata bank lama lah. Dulu ada Bank of Commerce, sekarang dah tak ada lah. Okey, sekarang pelajar penyata bank pun ada debit kredit. Cuma dia terbalik. Debit ialah apa? Debit ialah wang keluar. Kredit ialah apa? Wang masuk. Jadi terbalik. Terbalik. Jadi pelajar kena hati-hati kat sini. Okey, apa tu penyata bank? Disediakan oleh pihak bank. Bank yang sediakan. Okey, segala urus niaga antara pelanggan dan pihak bank. Pelanggan dia siapa? Pelanggan bank siapa? Kita lah. Kita dan juga pihak bank dalam bulan berkenaan. Kita akan buat semua urus niaga yang kita ada, duit masuk, duit keluar dalam bank, semua bank akan sediakan, ditunjukkan dalam penyata bank. Okey, dihantar kepada siapa? Pelanggan pada setiap hujung bulan. Untuk buat apa dihantar? Untuk buat save makan. Okey, buat save makan. Tapi sekarang kebanyakan dah pakai apa? Dah pakai e-commerce. Semua dah pakai bank statement, semua dah tak post dah. Semua kita print. Kita print sendiri melalui apa email ataupun laman web bank-bank tersebut. Okey, alright. Jadi pelajar, kita terus fokuslah pada soalan. Boleh tak? Pelajar, boleh tak pelajar? Boleh tak pengenalan sekali lalu ni? Boleh saya rasa pelajar semua dah belajar dah ni kan. Okey, jadi sekejap cikgu tengok sekejap. Okey, sekejap. Okey, pelajar selak muka surat apa tu, kita tengok soalan 1 dulu. Kita tengok soalan 1 dulu. Okey, sekejap Okey, ini soalan 1. Okey, soalan 1. Okey. Kalau ikutkan nota cikgu, ini nota cikgu. Okey, kat sini cikgu untuk nak sediakan, kita akan sediakan bagaimana nak buat kaedah 1 dan kaedah 2. Kaedah 1 ialah mengemas kini buku tunai, kaedah 2 tanpa mengemas kini buku tunai. Betul? Hari ini kita akan belajar dua-dua. Okey, bagaimana bentuk dia? Bentuk soalan dua-dua sama. Dua-dua sama. Okey, dia ada dua versi bentuk soalan. Satu, dia bagi dalam bentuk buku tunai dan juga penyata bank. Kedua, soalan daripada bentuk ayat. Soalan bentuk ayat. Okey, jadi dua-dua tu penting sebenarnya. Nanti kita tengok soalan SPM banyak keluar apa. Nanti kita tengok. Okey, jadi pelajar untuk sebelum kita nak sediakan mengemas kini buku tunai dan juga tanpa mengemas kini buku tunai, kita kena buat padankan dulu. Kita kena buat penyesuaian. Jadi kita baca soalan. Okey, perniagaan trading telah menerima penyata bank bagi bulan Januari 2018 yang menunjukkan baki berbeza dengan baki di buku tunai. Berikut ialah buku tunai dan penyata bank untuk bulan berkenaan. Okey, jadi pelajar seperti maklum, buku tunai siapa buat? Pelajar? Kita yang buat. Okey, penyata bank siapa buat? Dah tentu bank yang disediakan. Okey, bagus. Okey, jadi macam mana kita nak sesuaikan? Okey, pelajar pertama, pelajar kena semaklah.
Kena sembang apa? Okey, kalau debit, buku tunai ini wang masuk. Kredit ialah wang keluar. Betul? Kalau penyata bank pula, dia terbalik. Debit lah apa debit? Debit ialah wang keluar. Kredit lah apa? Wang masuk. Jadi cikgu buat anak panah. Jadi debit ni pelajar mesti sesuaikan dengan kredit. Manakala kredit, pelajar sesuaikan dengan apa? Debit. Jadi pelajar kena sesuaikan. Okey, boleh. Okey, jadi kita akan buat satu-satu. Macam mana nak sesuaikan? Kita kena potong. Potong atau tandakan yang dah sama lah. Maksudnya kita nak padankan mana yang kita dah rekod, bank dah rekod, betul-betul dah sama, dah tally, kita tandakan. Tak payah rujuk lagi. Okey, dekat sini kita nak cari yang mana yang tak sama. Alright, kita tengok pertama dulu. Yang pertama kita tengok wang masuk dengan wang masuk. Wang masuk dengan wang masuk. Boleh? Okey, yang pertama kita nak tengok apa? Kita tengok cikgu nak tandakan. Tak payah tanda besar-besar lah pelajar. Tak payah pakai pembaris sampai potong macam ni. Tak payahlah. Pelajar. Tanda sikit je. Sikit-sikit je cukup. Okey, yang pertama. Kita tengok buku tunai. Mesti tengok buku tunai dulu. Okey, alright. Okey, baki bibi tak perlu. Baki bibi ini baki yang bulan lepas. Okey, tengok jualan. Ada tak 4450? Untuk wang masuk hanya tengok nombor saja. Wang masuk tengok nombor saja. Berapa nilai dia? 4450. 4450 ada? Okey, cikgu tanda right je. Pelajar boleh nampak tak? Boleh cikgu. Boleh? Okey, siapa yang nak potong, potonglah. Tak ada masalah. Siapa yang nak potong macam ni dah memadai lah. Tak payahlah potong macam ni. Sampai nak sembak balik dah tak nampak lagi dah. Okey, alright. Saya just stick je cukup lah. Okey, alright. Jualan ada tak 2540? Ada tak 2540? Tak ada. Okey, lagi ada apa? 960 ada tak? Tolong respon, ada tak? Ada tak? Cikgu tak nampak soalan ke bawah. Ada tak? Tak ada. Sekejap. Cikgu tengok cikgu punya ini tak ke bawah. Okey, cikgu takut tak penuh cikgu tengok. Tak ada. 960 tak ada. Okey, 500? Ada. 500 ada. 500. Okey, 500 ada. Lagi? 760? Tak ada. Tak ada. Okey, biarkan dulu. Kalau tak ada, biar. Kita cari yang sama je. 570 ada tak? Okey, ada. Okey dah. Kita dah samakan. Jadi yang kita tanda right, lepas ni tak payah tengok lagi dah. Tak payah rekod lagi dah. Semua dah sama, dah betul. Kita rekod betul, bank rekod betul. Okey, sekarang tengok wang keluar pula. Bila nak tengok wang keluar pelajar kena hati-hati. Kenapa? Sebab wang keluar ada nombor cek. Pelajar mesti tengok nombor cek dan nombor mesti sama. Alright, tengok satu persatu. Okey, jadi untuk bulan Januari 2018, kita bermula dengan nombor cek 250003 660. Okey, cari. Ada tak? 00. Cari nombor cek dulu. Ada tak? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Biarkan. Okey, lepas tu ada apa? 534. Nombor cek 25004 534. Ada tak? Ada. Ada. Okey, kita tik. Ada. Okey, ada. Okey. Okey, berikutnya ada tak 25005? Tak ada. Tak ada. Okey, 25006. Ada. Okey, alright. 25007. Ada. Okey, tapi nombor dia sama tak? Nombor sama tak? Nombor cek ada. Jadi ini ada, tapi tak sama. Apa yang tak sama? Okey, ini menyebabkan kesilapan. Okey, kalau tengok kesilapan lalu ni, pelajar kesilapan berlaku dekat mana? Ini berlaku kesilapan. Jadi cikgu tandakanlah ini K. Biasa kesilapan siapa yang salah? Kita salah ke bank yang salah? Kita yang salah. Okey, jadi cikgu tulis K lah kesilapan. Okey, jadi nak betulkan. Jadi bila nak betul, mana yang betul? Yang betul adalah ini 3520 yang betul. Jadi kita punya 3250 salah. Jadi pelajar macam mana nak samakan jadi 3520? Nak tambah ke nak tolak? Supaya dia sama 3520. Okey, tambah berapa? Tambah berapa lagi? Cuba cari beza. Berapa dapat tambah? Sebab apa? Tambah tolak ni nanti dia ada berkaitan dengan nota cikgu. Ada apa? 270. Okey, dapat tak? 270. Okey, bagus. 270. Dapat tak pelajar? 270. Pelajar faham tak apa yang cikgu cerita ni? Pelajar yang mana yang tak faham tanya tanya. Boleh mencelah je, jangan tunggu cikgu berhenti cakap baru nak tanya. Mencelah je terus. Alright? Okey, habis. Berikutnya last nombor cek 25008 2200 ada tak? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, biarkan. Okey, habis. Okey, lepas tu nak buat apa? Okey, cikgu sekali lalu je buat tulis Yang pertama kita nak apa? Cikgu guna bahasa yang senang je lah Potong yang sama. Saya tak payah guna ayat yang pening-pening. Potong yang sama. Wang masuk dengan wang masuk, wang keluar, settle.
Boleh? Kedua. Okey, cari apa? Cek lama. Cikgu bahasa je senang lah Cek lama. Cek lama ni maksudnya apa? Okey, kita kena rujuk nombor cek yang pertama. Dalam pada bulan Januari, cek yang pertama kita ialah 25. Ni jap. Cikgu padam. Nombor cek kita berapa? Nombor cek yang pertama ialah 25003. 25003. Nampak tak? Nombor tu betul-betul 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pelajar, okey, cari dalam penyata bank ada tak nombor cek sebelum daripada nombor cek pertama kita? Ada tak? Okey, 25003. Ada tak? Okey, cari nombor sebelum daripada nombor 25003. Ada. Okey, apa dia? Yang mana ada? Okey. 25002. Okey, ini kita tandakan. Okey, nak bulatkan pun boleh. Kita bulatkan maksudnya kita tanda. Tanda ni maksudnya kita potonglah. Kenapa? Sebab ini cek lama. Boleh tulis sikitlah cek lama. Macam tu. Boleh cek lama ni maksudnya apa? Cikgu kata dia telah diambil kira pada bulan lepas. Alright? Okey, lagi? Ada lagi tak? 24 Januari. Okey, 24. Ini dia pelajar. Jadi cikgu bulatkan nombor cek ni. Jadi kita tahu kenapa kita cancel, kenapa kita tandakan right nombor dia sebab ini adalah cek lama. Betul? Cek lama. Jadi potong. Boleh. Okey? Alright. Okay, ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Okey, faham tak apa yang cikgu cerita? Potong yang sama, lepas tu cari yang kedua ialah cari cek lama. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Ada tak? Tiada. Tak ada? Yang lain boleh ikut tak? Boleh. Boleh? Okey, alright. Seterusnya, yang ketiga. Apa yang ketiga? Biasa kita akan baca maklumat tambahan. Maklumat tambahan. Baca maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan ni biasanya dia akan sebut dua perkara je. Apa dua perkara? Yang pertama tentang kesilapan. Kesilapan ni kadang-kadang dia beritahu, kadang-kadang tak beritahu. Kalau tak beritahu, kita dah maklum. Sebab apa? Kita gunakan nombor cek, kita dah boleh tahu detect sama ada betul ke tak betul. Okey, kedua ialah apa? Cek tak laku. Cek tak laku. Itu je. Yang selalu ada dalam soalan. Okey, jadi pelajar cari cek tak laku. Sebut maklumat tambahan. Okey, baca maklumat tambahan. Okey, nombor 1, maklumat tambahan. Cek bernombor 25007 tersalah catat dalam buku tunai. Betul tak yang tadi kita kesilapan? Betul. Betul. Okey, kesilapan kita dah settle. Okey, nombor 2. Cek yang diterima pada 24 Januari 2018 dipulangkan oleh bank dengan tanda rujuk penerima bayar. Pelajar, cek yang diterima pada. Okey, jadi keyword dia kat sini adalah cek yang diterima. Cek yang diterima menunjukkan wang masuk ke wang keluar? Wang masuk. Wang masuk. Wang masuk. Wang masuk. Jadi kalau wang masuk, nak cari dekat mana? Dah tentulah dekat buku tunai sebelah apa? Debit. Boleh, mesti buku tunai sebelah debit. Cari cek tak laku, mesti cari dekat buku tunai sebelah debit. Okey, ada tak yang disebut? 24 Januari. Mana 24 Januari? Mana 24 Januari? Ada ini, 24 Januari. Okey, Rama Rao Trading. Ini adalah cek tak laku. Cek tak laku. Cek tak laku nak rekod tak? Ya, kita tak payah. Kita tandakan je cek tak laku. Jangan ni sebab tu jangan tanda. Nanti tanda kita ingat kita potong. Tak, jadi kita biarkan dulu. Ini adalah cek tak laku. Cek tak laku nanti kita kena betulkan. Okey, pelajar. Cek tak laku ni, apa masalah dengan cek tak laku? Okey, pelajar. Kenapa bank tak tulis 760 kat sini? Kenapa bank tak tulis mana-mana 760? Sebab yang tahu ialah bank yang tahu cek tu cek tak laku. Pelajar okey, cek tak laku ni cikgu ambil bahasa yang kasar sikit lah. Apa dia pelajar? Bahasa kasar. Cek tak laku ni apa? Cek tipu lah. Senang cerita pelajar dia sebenarnya bukan. Cek tak laku ni banyak faktor. Mungkin tarikh, jumlah pelajar tamat tempoh dan sebagainya. Okey, dia ada banyak ciri-ciri cek tak laku. Okey. Jadi pelajar yang menyebabkan cek tu betul ke tak betul kita tak tahu. Yang tahu ialah siapa? Bank saja. Sebab tu bank dah tahu awal. Jadi bank tak rekod 760. Yang tak tahu siapa? Kita yang tak tahu. Sebab tu kita dah rekod. Okey, 760. Sebenarnya 760 ni kita dapat ke tak? Duit kita masuk tak? Tak masuk. Tak masuk. Nanti kita kena buat pembetulan. Okey? Alright, selesai. Okey, boleh tak ni? Cara nak potong debit dan kredit. Okey tak? Okey, cikgu. Boleh? Yang lain boleh ikut tak? Yang lain boleh ikut tak? Boleh? Okey. Alright. Okey, jadi kalau dah boleh, kita cuba buat. Okey, yang pertama soalan ni nak buat apa? Soalan ni suruh buat kita kaedah 1 mengemas kini buku tunai. Kedua ialah buat sediakan penyata penyelesaian bank. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh rujuk nota cikgu. Cikgu akan buat satu persatu. Okey, satu persatu. Jadi pelajar tadi nak sesuaikan ada 3 step. Boleh ingat tak 3 step? Apa yang pertama? Potong yang sama. Wang masuk, wang keluar dengan wang keluar. Betul. Kedua nak cari apa? Cek lama. Cari cek lama. Macam mana nak kena cek lama? Cari nombor cek yang pertama, cari nombor cek sebelum daripada nombor itu dalam penyata bank.
Kedua ialah apa pelajar? Cara baca maklumat tambahan. Okey, kesilapan kalau kita dah kenal pasti daripada awal, bagus. Kalau tak jumpa, tak perasan, boleh tengok sebagai maklumat tambahan. Boleh pelajar Dia ada maklumat tambahan, ada dua. Apa biasanya? Kesilapan dan juga cek tak laku. Itu saja. Alright. Jadi pelajar, terus kita buat apa? Terus kita buat ini dia. Penyata penyelesaian bank. Cikgu gunakan komputer lah. Cikgu guna komputer. Cikgu akan type sama-sama. Jadi pelajar buat saja buku tunai dulu. Satu-satu buku tunai. Nanti cikgu terangkan satu persatu. Right. Jadi cikgu. Ini cikgu nak kecilkan sikit. Supaya cikgu boleh nampak. Okey, samping tu pelajar boleh tengok cikgu punya nota. Okey. Alright. Okey, jadi nota cikgu zoom kita nak buat kaedah mengemas kini buku tunai, kita fokus ni dulu. Satu persatu. Okey, yang pertama, aras yang pertama. Okey, jadi pelajar ini belajar part by part. Okey, kita kena sediakan buku tunai dulu. Kenapa buku tunai kena sedia lagi? Sebab buku tunai yang kita sediakan sebelum ni tak betul. Jadi kita kena betulkan. Okey, jadi pelajar mengemas kini buku tunai, kita buat buku tunai dulu bermula dengan apa? Baki awal. Baki awal. Okey, first. Boleh? Okey, sediakan bentuk T dulu. Dah buat belum bentuk T? Kalau dah, cakap dah. Okey, buat bentuk T dulu. Dah. Okey, dah. Buat bentuk T. Okey, yang pertama, baki awal. Nak dekat ke mana nak cari baki awal? Okey, kita rujuk balik. Okey, baki awal pelajar kena rujuk baki BB yang bawah dekat sini. Kalau kita tengok kat sini, baki BB tak ada dekat sini. Tak ada. Jadi macam mana nak cari? Cari daripada baki HB. HB dekat kredit, automatik BB dia mesti dekat bawah. Boleh? Jadi kita akan rujuk BB yang dekat sini. Okey, jadi BB dekat debit, berapa nilai dia? 8066. Jadi, pelajar-pelajar sedia maklum, kalau bank sebelah debit, dia bank ke bank overdraft? Kalau sebelah debit. Debit adalah bank. Kalau dia baki BB sebelah kredit, kalau baki HB dekat kredit, debit, dia akan pindah BB sebelah kredit. Ini adalah apa? Overdraft. Dia adalah apa? Overdraft. Jadi pelajar kena hati-hati. Jadi soalan ni bukan overdraft. Jadi nak masuk mana? Ikut saja. Debit baki BB, debit lah sini. Okey, tulis tarikh dia. Bila tarikh dia? Bulan apa ni? Januari, betul? Okey, jadi bulan Januari. Jadi kita buat tarikh tahun dia berapa? 2018. Kita buat tahun 2018. Alamak. Kenapa dia tukar ni? Sekejap kita format. Okey, cikgu tulis dulu 2018. Okey, 2018. Okey, ini pun sama 2018. Okey, alright. Okey, yang pertama baki awal. Jadi kat nota cikgu dah sebut baki awal boleh dua tempat, debit ke kredit. Dua-dua boleh. Sebab bank ada dua tempat, bank ke bank overdraft. Jadi berlaku yang pertama ialah dekat debit. Jadi kita buat debit. Okey, baki BB. Okey, berapa bulan? Pelajar, semua tarikh adalah tarikh akhir. Okey, bulan ni bulan apa ni? Soalan ni. Januari. Jadi kita buat Januari 31. Semua Januari 31. Kenapa? Sebab kita buat adalah pada penghujung bulan. Pada penghujung bulan. Okey, Januari 1. Ini Januari 1. Januari 31. Semua kita buat akhir. Okey, berapa nilai dia? Baki BB. Okey, berapa nilai dia? Iaitu sebanyak apa? 8066. Boleh? Boleh nampak tak cikgu punya ni? Cikgu punya jawapan boleh nampak tak pakai komputer? Boleh. Boleh Okey, alright. Okey, jadi cikgu teruskan. Baki BB. Okey, selesai. Itu peringkat pertama. Okey, peringkat yang kedua. Pelajar dah? Boleh satu-satu. Okey, peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua, pelajar nak tengok apa? Peringkat kedua ialah pelajar tentang kesilapan. Okey, dalam nota cikgu letak kesilapan dua-dua. Okey, tak boleh tulis kesilapan. Pelajar kena tulis apa? Butiran. Butiran apa yang silap. Jangan tulis kesilapan. Tak nak. Dalam buku teks pun dah jelas. Dia sebut dulu butiran apa? Kurungan kesilapan. Pelajar Okey, jadi pelajar kena tahu. Jadi kesilapan dua-dua ada ni. Nak betulkan kat mana ni? Nak dekat debit ke dekat kredit? Okey, pelajar. Cikgu ada gunakan konsep formula dekat bawah. Okey, nota. Cikgu ada buat footnote sikit kat sini. Apa nota cikgu tulis? Note. Okey, kesilapan mesti repair di buku tunai untuk kaedah yang pertama. Boleh? Apa cikgu gunakan kaedah dia? Iaitu tambah mesti repair di tempat yang sama. Okey, kalau tolak mesti repair di tempat yang songsang. Apa maksud cikgu? Maksud cikgu kita tengok kesilapan kita berlaku di mana. Tadi kesilapan dekat mana kesilapan?
Kesilapan kita dekat mana? Kesilapan kita dekat sebelah kredit. ABS Holding. Betul pelajar? ABS Holding 270. Berlaku kesilapan. Okey. Jadi kita tengok aksiden berlaku di kredit. Okey, tambah ke tolak? Kita buat tambah ke tolak tadi? Tambah. Okey, kalau tambah, apa maksud konsep tambah? Sama ke songsang? Sama. Okey, cikgu dah buat. Kalau tambah, sama. Kalau tolak, ialah songsang. Jadi, aksiden berlaku di kredit. Aksiden berlaku di kredit. Betulkan ke pun di tempat yang sama, iaitu kredit juga. Itu maksud nota cikgu. Okey, ini maksud nota cikgu. Alright, jadi kesilapan betulkan di kredit. Okey, jadi pelajar terus masukkan sebelah kredit. Okey, nak tulis apa sebelah kredit ni? Jangan tulis kesilapan, tulis butiran apa yang silap tadi. Apa nama dia? ABS Holding. Betul? Okey, kalau nak buat kurungan, nak tulis kesilapan boleh tak? Boleh. Kalau nak tulis, boleh tulis. Kalau tak tulis pun tak. Okey, yang penting ABS Holding tu mesti tulis. Okey, alright. Okey, berapa nilai dia? Cikgu tulis tanda je lah. Okey, kalau pelajar nak tulis penuh kesilapan pun boleh. Okey, berapa nilai dia? Bukan 3250. 3250 dah rekod. Yang kita nak buat, yang kita nak repair. Berapa nilai dia? Tambah 270. Okey, faham tak yang ni? Siapa nak tanya? Cikgu. Kalau kat sebelah ABS Holding tulis K dan memandai ke? Dah memandai. Cukup. Yang penting, jawapan yang kita nak ialah ABS Holding. Itu yang kita nak. Boleh? Jangan tulis kesilapan. Mesti tulis ABS Holding. Itu je. Alright? Okey, kalau nak penuh kurungan kesilapan, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, ini untuk kenyataan kita saja. Okey, alright, selesai. Okey, lagi? Siapa nak tanya lagi? Ada nak tanya? Ada nak tanya? Kalau cikgu tak nak tulis K, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh, tak masalah. Boleh. Okey, alright. Okey, dah selesai. Okey, itu peringkat yang kedua. Okey, peringkat yang ketiga. Cikgu colorkan peringkat yang ketiga pula. Okey, peringkat ketiga ialah apa? Cek tak laku. Cek tak laku. Okey, cek tak laku dekat debit ada tak? Tak ada. Dekat debit tak ada, dekat cek tak laku. Pelajar, kalau cek tak laku, awak betulkan. Awak tadi dah kena tipu. Dapat cek tipu. Lepas tu awak letak lagi cek tak laku kat sini. Awak dah 2 kali kena tipu. Faham tak pelajar? Jadi pelajar, jangan jadi orang yang selalu kena tipu. Jadi kita ambilkan pengajaran. Pelajar, Jadi kalau dah banyak kena tipu, kita jadi pengajaran, jangan kena tipu lagi. Okey, jadi cek tak laku nak macam mana? Kita kena kreditkan semula. Kita keluarkan balik. Duit yang tadi kita anggap terima, sebenarnya kita tak terima. Kita kena keluarkan balik. Oh, sama. Jangan tulis cek tak laku. Kena tulis butiran apa. Dari mana jumpa cek tak laku tadi. Faham pelajar? Mesti wajib dekat sini. Mesti repair kat mana? Buku tunai sebelah kredit kalau jumpa cek tak laku. Okey, ada tak jumpa cek tak laku tadi? Kau tengok soalan. Ada tak? Ada. Okey, mana cek tak laku? Ini, cikgu highlightkan Ini je cek tak laku. Ramau Rau Trading 760. Okey, jadi betulkan dekat kredit. Okey, masukkan tulis. Okey, nak tulis apa? Ramau Rau Trading. Okey. Nak buat catatan, boleh tak? CTL. CTL je tulis rangka. Boleh tak? Boleh. Sebenarnya, jawapan yang kita nak ialah apa? Ramau Rau Trading. Cukup. CTL tu untuk catatan kita je. Untuk catatan kita. Boleh belajar? Jangan tulis butiran cek tak laku. Tak nak. Kita tulis butiran apa dia menyebabkan cek tak laku. Boleh sebab kita cek tak laku umum sangat. Banyak transaksi. Kita tak tahu cek tak laku tu dari mana. Mesti tulis nama. Baru kita boleh rujuk. Okay, berapa nilai dia? 760. Okey. Alright. Boleh? Okey. Faham tak? Sampai sini faham tak? Yang pertama, baki bibi. Proses pertama. Kedua, kesilapan. Ingat lagi tak? Kesilapan tambah sama tolak songsang. Ketiga, cek tak laku mesti kredit. Mesti betulkan kredit. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat. Kalau dah boleh, tengok yang keempat. Okey, yang keempat pelajar. Yang keempat, paras yang keempat. Pelajar tengok. Cikgu tulis apa? Butiran penyata bank kredit. Okey, sekarang pelajar kena rujuk penyata bank. Sebelah kredit, tengok butiran mana yang kita tak potong tadi. Potong yang kita tak tandakan, kita akan rekod debit. Kenapa? Kenapa nak tengok penyata bank? Sebab kita belum rekod lagi. Bank dah rekod. Dalam penyata bank dah letak sebelah kredit. Kita yang belum rekod. Sebab tu tak ada dalam buku tunai. Okey, manakala kalau kita nak rekod sebelah kredit pula, kita tengok apa? Penyata bank sebelah debit. Kenapa penyata bank debit? Sebab ini kan wang keluar. Wang keluar mesti tengok penyata bank debit. Penyata bank debit kan wang keluar. Betul? Okey, ini kenapa nak tengok penyata bank kredit? Sebab ini kan wang masuk. Jadi dalam wang masuk, dekat penyata bank kredit adalah wang masuk.
Betul? Okey, jadi kita tengok terus penyata bank. Mata terus tengok penyata bank. Dah selesai tadi baki awal, dah selesai kesilapan, dah selesai cek talaku, terus tengok penyata bank. Jangan tengok buku tunai lagi. Right? Okey, terus tengok penyata bank. Cikgu terus satu-satu. Okey, terus tengok penyata bank. Okey, yang mana dah rekod, cikgu akan highlightkan. Okey, yang pertama kita tengok debit. Nak tengok buat buku tunai debit, tengok apa? Penyata bank sebelah kredit. Okey, apa dia? Penyata bank sebelah kredit. Yang belum potong. Ini 990. Apa dia? Faedah atas simpanan tetap. Okey, terus tulis faedah atas simpanan tetap. Tak muat. Jadi cikgu letak kat bawah lah. Okey, kalau pelajar buat 2 baris, pelajar kena buat nombor dia dekat baris yang kedua, baris yang terakhir. Berapa nilai dia? 990. Oh, tak ada nombor. Cikgu tunjukkan. Okey, 990. Okey, boleh ikut? Yang pertama, okey, tengok lagi. Apa dia? Butiran apa lagi? Sebelah kredit, penyata bank kredit. 750. Apa tu? Dividen perniagaan kasturi. Okey, buat, tulis. Dividen perniagaan kasturi. Betul, berapa nilai dia? 750. Cepat cikgu tak muat Kalau pelajar buat sebaris saja cukup. Boleh? Okay, ni cikgu nak insert lagi. Okey, alright. Okey, alright. Boleh? Ada lagi tak? Dah habis. Habis. Okey, habis. Okey, faham tak yang ni? Siapa nak tanya? Boleh ikut? Pelajar boleh ikut tak? Boleh? Okey, alright. Okey, lepas tu buku tunai sebelah kredit pula. Buku tunai sebelah kredit, wang keluar. Wang keluar dalam penyata bank, wang keluar adalah debit. Okey, mana yang tak potong? Ada satu, iaitu apa? Insurans. Jadi masukkan insurans. Insurans. Okey, berapa nilai insurans? 1000. 1000. Alright. Lepas tu apa lagi? Kedua, ada lagi tak? Ada, 50. Apa tu 50? Buku cek. Buku cek. Buku cek. Okey, berapa nilai buku cek? 50. Okey, selesai. Okey, habis. Okey, dah habis dah. Okey, kenapa tak nak rekod yang dalam buku tunai ni? Kenapa tak nak rekod buku tunai? Sebab dalam buku tunai, dah betul kita yang rekod buku tunai. Dah betul, tak payah rekod lagi. Betul pelajar? Yang kita nak rekod, yang tak ada dalam buku tunai. Apa dia? Penyata bank. Yang tadi, yang kita tandakan tadi. Yang cikgu highlight tadi. Ini tak ada dalam buku tunai. Lepas tu kita rekod dalam buku tunai sekarang. Right? Okey, dah siap. Kalau ikutkan nota cikgu, dah siap. Nak cari apa? Cari package B. Okey, sekarang cari package B. Mana banyak? Debit banyak ke kredit banyak? Total kan? Total kan? Sekali lalu. Okey, cikgu pun totalkan juga. Tengok sama tak? Okey, sebelah debit ialah 9806. Betul tak? Okey, sebelah kredit. Kredit berapa? Cikgu tengok sekali lalu. Jadi berapa? 2080. Betul tak? Cikgu kira. Jadi mana banyak? Debit banyak. Okey, debit banyak. Kita boleh letakkan 9806. Okey, 9806. 9806. Okey, pelajar-pelajar. Alright. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Okey, sekarang nak cari balance. Balance kat mana? Wang masuk banyak. Jadi baki HB sebelah kredit. Okey, tuliskan. Baki apa? HB. Okey, berapa nilai baki HB? Carikan beza dia. Berapa? 9806 tolak dengan 2080. Berapa dapat? 7726. Betul? Okey, sama tak jawapan kat bawah? Sama? Kat bawah kan? 7726. Okey, selesai. Okey, dapatkan pakai HB. Ini cikgu dalam Excel awak jangan pakai pen color pula. Tak payah Cikgu tunjukkan sini lah. Jadi bulan depannya bulan apa? Masukkan bulan depan, iaitu bulan Februari. Terus Februari berapa? Februari 1. Okey, berapa nilai dia? Baki BB. Berapa nilai dia? 7726. Jadilah lengkap jawapan awak. Okey, boleh ikut? Boleh? Okey, seterusnya. Okey, kita dah potongkan. Jadi kita nak teruskan buat. Okey, santai-santai je belajar Okey, jadi kita teruskan penyata penyelesaian bank. Penyata penyelesaian bank. Okey, jadi kita lihat kat sini. Penyata penyelesaian bank. Kita tengok nota.
Okey, pelajar kena hafal format lah. Format Topik lain tak ada berkaitan dengan penyatuan bank. Topik dia ini je. Pelajar jadi kena buat satu-satu. Okey. Yang pertama pelajar. Penyata penyelesaian bank, baki, debit atau kredit. Okey, dalam buku teks dia ada dua. Dia mulakan dengan buku tunai, ada yang dimulakan dengan penyata bank. Jadi pelajar boleh buat mana-mana lah kalau dia tercantumkan. Biasa dalam skema SPM pun biasanya dia buat bermula dengan buku tunai kan. Jadi kita buat buku tunai. Okey. Jadi pelajar, soalan sebut baki, debit atau kredit di buku tunai. Maksudnya apa? Dekat buku tunai. Mana buku tunai? Okey, ni ayat ni mesti lengkap Ni ayat paling ringkas. Baki, debit atau kredit seperti di buku tunai pun boleh. Baki, debit atau kredit di buku tunai. Mesti ada perkataan di tu. Ni paling ringkas. Dah tak ada ringkas lagi dah. Okey, jadi debit ke kredit, macam mana nak tentu debit? Tengok kat atas. Kita dapat baki BB, debit ke kredit? Kalau debit, tulis debit. Kalau kredit, tulis kredit. Jangan tulis dua-dua. Lepas tu suruh cikgu awak pilih. Cikgu pilih sendirilah. Cikgu, saya dah letak dua-dua. Debit ada, kredit apa? Ada. Cikgu nak pilih mana? Okey. Jangan suruh cikgu yang memilih. Tak boleh. Salah satu pada yang letak. Kalau debit, mestilah angka dia positif. Kalau kredit, angka dia negatif. Pelajar kenapa? Sebab buku tunai adalah bank kan. Jadi, wang masuk, kalau debit maksudnya aset. Kalau kredit ada apa? Overdraft. Overdraft kurungan. Right? Okey, selesai. Jadi itu yang pertama. Okey, kita buat satu-satu satu-satu. Okey, jadi pelajar tuliskan dulu. Okey, tuliskan dulu. Okey, tajuk dia penyata penyelesaian bank pada bila? Tarikh dia 31 Januari 2018. Okey, pelajar buat dua kolom. Kita buat satu-satu, part by part. Ni cikgu hiddenkan dulu. Cikgu hiddenkan dulu. Okey, baki debit ke kredit kat atas? Debit. Betul? Debit. Berapa nilai dia? 7726. Okey, nanti lepas ni kita terus belajar kaedah 2. Kita belajar kedua. Kita akhir dulu kaedah 1. Okey, selesai. Okey. Boleh ikut? Dah? Okey, dah. Okey. Habis ini dah selesai. Okey, formula berikutnya. Tambah. Mesti bermula dengan tambah. Tak boleh bermula dengan tolak. Tak boleh. Dalam akaun kalau pelajar tengok apa pun akaun, mesti bermula dengan tambah dulu. Tak boleh dengan tolak dulu. Mesti tambah. Okey. Jadi pelajar kalau ikut nota cikgu, tambah dengan apa? Tambah dengan cek belum dikemukakan. Dah tak cara lain dah. Mesti tulis cek belum dikemukakan. Ataupun cikgu buat tulis singkatan dia apa? Cikgu biasa dengan pelajar cikgu dengan singkatan ini ialah, nak ingat, ialah CBD. CBD, cek belum dikemukakan. Alright? Okey, ambil kat mana? Ambil butiran dekat buku tunai sebelah kredit. Ambil dekat mana buku nanti kalau pelajar tahu cikgu cek belum itu nanti kita uraikan. Kita tengok cara buat dulu. Okey, alright. Butiran buku tunai kredit. Dekat mana buku tunai kredit? Kita tengok dalam kita punya jawapan kita ada tak buku tunai kredit yang kita belum rekod. Itu ialah cek belum dikemukakan. Betul pelajar? Okey. Jadi maksudnya apa pelajar? Maksudnya pelajar cek yang kita dah keluarkan tapi belum dibuat pembayaran oleh pihak bank. Boleh? Okey. Jadi pelajar kita tuliskan tajuk dia. Tulis apa tajuk dia? Tambah cek belum dikemukakan. Okey, kalau salah cikgu, salah tajuk bawah ni yang dalam cek belum dikemukakan semua salah. Semua salah Okey, alright. Selesai. Okey, jadi pelajar kita buat. Okey, cek belum dikemukakan nak rujuk mana? Buku tunai sebelah kredit. Jadi kena hati-hati. Rujuk buku tunai sebelah kredit, dia ada nombor cek. Jadi pelajar kena tulis dua-dua. Mesti. Kalau dulu sebelum KSSM, tulis butiran saja pun betul. Tulis nombor pun betul. Sekarang pelajar dalam buku teks dah jelas dia tunjukkan. Tulis apa? Dua-dua. Butiran kena tulis, nombor cek pun kena tulis. Boleh? Okey, kita tengok apa yang tak ada. Yang kita tak potong. Ada berapa tadi yang tak potong? Okey, ini cikgu tandakan warna biru ni. Biru kan? Biru dah ni. Tak ada lagi dah. Okey, warna kuning lah cikgu tanda kuning. Okey, apa yang pertama? Yang kita belum? Zam Trading. Betul? 660. Okey, masukkan. Zam Trading. Okey. Yang ini memang cikgu masukkan dalam. Seperti dalam buku teks pun sama. Dia tunjukkan contoh, dia masukkan butiran tu ke dalam. Okey. Jadi pelajar masukkan ke dalam. Dalam sikit je lah. Pelajar masukkan dalam sikit. Tak perlulah banyak-banyak. Masukkan dalam sikit. Okey. Zam Trading. Okey. Lepas tu nombor cek. Nanti cikgu beritahu. Kenapa kita perlu masukkan dalam. Nanti kita tengok. Nanti penghujung nanti cikgu beritahu. Okey, berapa nombor cek dia? 250003. Okey, masukkan jumlah dia. Berapa jumlah dia? Jumlahnya adalah 660. Betul? 660. Alamak, tak ada dia punya ni.
Okey, 660. Okey, yang kedua apa lagi? Cuba tengok. Maju Enterprise. 25004-534 masukkan. Maju Enterprise. Pelajar cikgu agak slow sikit cikgu buat. Sebab cikgu nak pelajar-pelajar yang lain semua ikut dah pelajar Pelajar yang dah mana pantas teruskan. Maju Enterprise. Okay. Maju dah masuk. Maju dah masuk. Sorry. Cikgu terlepas pandang. Sorry. Maju Enterprise kita dah right. Minta maaf. Cikgu terlepas pandang. Okay, maju dah masuk. Sorry, dah tanda right kan? Dah nampak dah. Okay, apa lagi berikutnya? Belian. Okay, belian. Sorry. Okay, belian. Okay, belian. Berapa nombor cek? Okay, tuliskan nombor ceknya. Okay, nombor ceknya. Berapa nombor cek? 250005. Okay, berapa nilai dia? 1300. Okay, 1300. Okay, ada lagi tak? Okay, peniaga skandar dah. Okay, ABS kesilapan dah rekod perabot. Last kali perabot. 25008. Masukkan 25008. Perabot. $25,008. Okay, berapa nilai dia? 2200. Okay, alright. Okay, sekarang berapa dah habis kan? Dah habis. Okay, berapa jumlahnya? Okay, kirakan. Jumlah dia. Tolong cikgu kira jumlahnya. Berapa dapat jumlahnya? 4160. 4160. Okay, 4160. Dapat 4160. Okay, right. 4160. Okay, nak buat apa? Tambahkan. Okay, tambahkan. Berapa dapat? 11,886. Okay. Double check dengan cikgu Double check. Cikgu buat. Tambah jam. Ni yang susah ni sebab cikgu tak type lagi kan. Okay. Kadang-kadang cikgu dah type siap. Jadi dah senang sikit. 11886. 11886. Betul. 11886. Okay, selesai. Betul Sama Okay, lepas tu yang kedua. Apa peringkat yang kedua pula? Satu-satu. Lepas tadi CBD, kita ambil kat mana? Buku tunai sebelah kredit. Manakala deposit pula, DBD. DBD. Deposit belum dikreditkan. Kadang-kadang cikgu confuse lah tajuk dia. Macam mana nak ingat cikgu? Cek dulu ke deposit? Okey, pelajar macam ni lah. Pelajar ingat urut C dulu ke urut D dulu? Biasa kita sebut DC dulu ke D dulu? C. Jadi sebut dah cek. Jadi mesti ingat cek dulu. Cek belum dikemukakan. Okey, cikgu belakang pula yang confuse. Dikemukakan, dikreditkan. Boleh terbalik tau. Kadang-kadang cek belum dikreditkan. Kadang-kadang deposit belum dikemukakan. Betul tak? Macam sama. DBD, CBD kan? Okey, macam mana nak ingat? Dikemukakan, dikreditkan. Okey. Kita sebut debit kredit ke? Kita sebut kredit debit? Biasa dalam akaun. Kita sebut debit kredit ke? Kita sebut kredit debit? Debit kredit. Jadi kredit buat kemudian. Faham tak? Buat apa dulu? Dikemukakan dulu. Okey, faham tak? Itu yang cikgu faham dan senang. Yang senang sekian nak murid cikgu ingat macam tu lah. Boleh. Jadi jangan buat dikemukakan dulu. Betul. Sebut apa? Kredit biasa sebut kemudian. Betul. Jadi dikreditkan buat kemudian. Okey, selesai. Okey, jadi deposit belum dikreditkan. Pelajar. Maksudnya apa pelajar? Duit yang kita dah masuk ni kita dah rekod pelajar. Okey, deposit belum dikreditkan. Jadi pelajar tengok. Rujuk buku tunai debit. Okey, tengok buku tunai debit. Apa yang kita belum potong lagi. Belum tandakan. Okey, bermula dengan apa tu? Okey, kita tulis tajuk dulu. Tajuk kena tulis, jangan lupa. Okey, cikgu tulis tajuk dulu. Ini biasa kita akan tulis kurungan semua tak ada keluar tulisan warna tak ada. Cikgu keluarkan warna jap. Okey, deposit belum dikreditkan. Okey, ni cikgu baru sama-sama nak buat dengan awak ni. Kalau cikgu berlaku kesilapan, beritahu cikgu Okey, deposit nak tengok mana? Buku tunai sebelah debit. Okey, tengok buku tunai sebelah debit. Apa yang kita belum potong? Cikgu tandakan warna kuning. Apa yang pertama? Baki bibi tak payah Jualan. Berapa nilai jualan? 2540. Okey. Dekat sini tak perlukan nombor cek. Jadi tulis butiran je. Jualan. Okey, berapa nilai dia? 2540. Okey, selesai. Okey, lepas tu apa lagi yang kedua? Perniagaan mutiara 960. Buatkan perniagaan mutiara. Berapa nilai dia? 960. Okey, selesai. Ada lagi tak? Perniagaan Sinchan dah. Rama Rao cek tak laku tadi. Perniagaan Bella dah. Jadi habis. Okey.
tambahkan kedua-dua. Berapa pelajar dapat? Ni masuk dalam juga Ini masuk dalam juga. Okey, tambahkan. Okey, cikgu double check ya. Okey, pelajar dengan pelajar kira tadi, pelajar dapat 3,500. Betul tak? Betul. Okey, sekarang nak buat apa? Kita tolakkan. Okey, tolakkan. Tolakkan 11886 tolak dengan apa? 3,500. Okey, berapa pelajar dapat? 8386. 86. Betul tak? 8386. Okey, selesai. Okey, boleh ikut tak? Boleh. Boleh? Senang kan? Okey. Boleh. Okey, ramai dah boleh buat. Macam mana nak tahu jawapan betul salah? Kita tengok jawapan kat bawah lah. Kat bawah ni. Betul. Kat bawah ni kalau jawapan dia 8386 mesti sama. Mesti sama. Kalau tak sama, maksudnya apa? Jawapan kita salah. Okey, bila dah dapat 8386 jangan suka pula. Sampai tak terlupa tulis butiran. Tak tulis butiran, jawapan awak salah. Okey, tiba-tiba pelajar-pelajar kira, cikgu tak dapat juga 83. Tak apa, dalam peksa kalau kira dah 2-3 kali semak tak dapat je, awak tulis je lah jawapan sebenar. 8386. Tulis je jawapan sebenar. Walaupun awak kira tolakkan awak tak dapat. Faham pelajar? Awak tetap dapat markah untuk 8386. Faham pelajar? Pelajar faham? Boleh? Jadi pelajar tulis saja. Okey, alright. Sekarang baki debit ke kredit? Baki debit ke kredit? Kredit. Okey, dia positif. Positif kan? Positif. Jadi debit ke kredit? Debit. 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 Betul debit? Kenapa debit? Sebab positif. Sebab dia positif. Okey, bagus. Okey, pelajar Okey, pelajar. Jawapan dia ialah salah. Okey, kenapa salah? Okey, pelajar. Dia macam ni. Okey, dekat penyata bank dia terbalik. Dekat penyata bank dia terbalik. Sebab apa terbalik? Kalau awak tengok, wang masuk, wang keluar pun terbalik. Betul tak? Okey pelajar. Jadi pelajar, kalau positif, maksudnya apa? Duit kita masih ada lebihan dekat bank. Berapa nilai dia? 8386. Betul pelajar? Okey. Jadi pelajar, kalau ada lebihan, kalau pelajar fikir, duit kita positif 8386. Jadi pelajar, 8386, duit masuk banyak ke duit keluar banyak? Masuk banyak. Masuk banyak. Masuk banyak. Jadi maksudnya apa? Baki kredit. Kalau duit kita negatif, contoh negatif, last kali negatif 600. Kenapa jadi negatif? Kenapa jadi negatif? Sebab apa? Wang masuk banyak ke wang keluar banyak? Wang keluar banyak. Sebab tu jadi baki debit. Itu je pelajar. Itu. Boleh? Jadi kena ingat Jangan pula yang ada pelajar pula yang tadi dia disebut debit tu disebab digambarkan tadi positif ialah aset. Dan negatif tu ialah liability kan? Okey. Ada pelajar pula dia ikut atas. Atas ni debit, bawah kredit. Dia ikut macam tu. Tak. Itu tak ada kena-mengena. Dia ikut ialah apa? Ikutkan jawapan. Jawapan positif dia mesti dalam penyata bank adalah kredit. Kredit. Kalau negatif adalah apa? Debit. Jadi dalam nota cikgu pun cikgu nyatakan. Kalau positif, kalau nombor positif, dia adalah apa positif? Kalau positif dia adalah debit. Positif adalah kredit. Kalau negatif adalah apa? Negatif debit. Okey. Boleh? Selesai? Boleh? Okey, alright. Selesai. Okey, ini kaedah asas dia lah. Kaedah asas. Okey, ni cikgu detail ni. Sebab apa cikgu pelan-pelan. Jadi awak jumpa soalan mana pun, cerita yang sama. Cerita sama. Okey, selesai. Okey, sekarang boleh tak buat? Boleh ikut tak? Baca. Boleh? Okey. Kalau dah boleh buat, cikgu nak ajar terus bagaimana kalau soalan ni gunakan kaedah yang kedua. Apa tu kaedah kedua? Tanpa mengemas kini buku tunai. Betul. Soalan dia bentuk dia sama. Kalau pelajar tengok soalan nombor 2, ini soalan dia ialah kaedah mengemas kini buku tunai. Bentuk dia sama tak? Penyata bank ada, buku tunai ada. Sama tak? Sama. Cuma yang ini saja dia trik, dia terbalikkan. Buku tunai letak bawah, penyata bank letak atas. Jadi pelajar confuse sikit lah. Okey, alright. Tapi tak apa. Kita gunakan sama. Kita refer soalan nombor 1. Okey, sekarang refer dah soalan nombor 1. Cikgu nak putarkan balik, pelajar pandai kaedah 1, kaedah 2 mesti pandai. Jangan pening-pening. Kaedah 1 mesti pandai dulu. Wajib. Dah pandai kaedah 1, pandai kaedah 2. Okey, sekarang kita gunakan jawapan kita. Dah pandai kaedah 1, cikgu kata tadi pandai kaedah 1, mesti pandai kaedah 2. Macam mana tu? Okey, cikgu tunjukkan. Okey, kalau soalan ni pelajar, dia buat apa? Terus ialah tak nak buku tunai. Terus buat penyata penyelesaian bank. Okey, tapi kita tak pandai buat kaedah 2, pandai kaedah 1 je. Tak apa, apply kaedah 1 tadi untuk gunakan kaedah 2. Bagaimana? Okey, cikgu tunjukkan. Dalam nota cikgu dah terangkan. Okey, alright, cikgu tunjukkan. Okey, cikgu. Okey, jadi ni cikgu padam highlight dulu. Cikgu padamkan dulu.
Okay, cikgu tunjuk cara lepas ni kita demo sekejap. Lepas ni pelajar tak buat pun tak apa. Cikgu tunjuk demo sikit je. Cikgu tunjuk demo. Okay, alright. Jadi pelajar cuba belajar tengok. Okay, ini kaedah 2. Yang sebelah kanan cikgu adalah kaedah 2. Kaedah 2 ialah apa? Tanpa mengemaskini buku tunai. Maksudnya tak payah buat buku tunai. Terus buat penyata punya assignment. Okay, pelajar tengok yang pertama. Tengok yang pertama. Baki debit di buku tunai. Pelajar, sama tak keyword dia? Sama tak? Baki debit di buku tunai. Sama tak? Jadi pelajar tengok. Yang kita belajar dengan yang ini. Sama tak? Yang pertama ni. Sama tak? Sama. Format dia sama. Sama buku tunai. Cuma yang tadi buku tunai ni kita ambil daripada buku tunai ke atas. Okey, sekarang buku tunai tak ada. Untuk kaedah 2, buku tunai kita tak sediakan. Jadi ambil kat mana? Ini buku tunai mesti rujuk mana? Soalan. Mesti rujuk soalan. Boleh? Okey, buku tunai soalan. Dekat mana soalan? Okey, kalau kita rujuk soalan 1 tadi. Kalau kita rujuk soalan nombor 1, mana baki bibi dia? Baki bibi dia adalah 8066. Debit ada apa? Boleh? Okey, kita akan buat satu-satu. Lepas ni kita buat. Cikgu terangkan dulu. Lepas ni kita buat. Okey, lepas tu belajar. Cek belum dikemukakan. Okey, yang kedua. Cek belum dikemukakan. Sama tak dengan perkataan cek belum dikemukakan? Sama. Sama. Betul. Okey, butiran dalam dia. Yang tadi kita belajar. Apa yang ada dalam dia? Kita akan rekod. Ambil kat buku tunai sebelah kredit. Sama tak buku tunai sebelah kredit? Sama tak? Sama. Okey, sama. Okey, cikgu fokus. Okey, yang tak sama kita biarkan dulu. Okey, lepas tu belajar. Tolak deposit belum dikreditkan. Sama macam tu. Tolak deposit belum kreditkan. Ambil kat mana? Ambil dekat buku tunai sebelah debit. Ambil buku tunai sebelah debit. Sama. Tapi butiran dia masuk dalam. Butiran masuk dalam. Sama macam tadi yang kita buat masuk dalam. Okey, lepas tu. Yang lain-lain ni kenapa jadi panjang? Sebab jadi panjang sebab kita tak sediakan buku tunai. Yang dulunya kaedah nombor 1 kita buat buku tunai. Sekarang kaedah 2 tanpa menggunakan buku tunai kita kena selitkan dalam buku tunai. Okey, kalau faham kaedah 1 mesti faham kaedah 2. Macam mana? Okey, belajar. Kaedah 1 tadi kita dah faham. Ini butiran kaedah 1 tadi. Kita dah sediakan. Okey, jadi yang debit ini, semua debit ni akan dimasukkan jadikan apa? CBD. CBD. Jadi belajar. Jadi CBD apa? Cek belum dikemukakan. Jadi masukkan ni. Masuk sini. Okey, sama tak butiran? Ada kesilapan. Ada penyata bank sebelah kredit sama. Okey, lepas tu yang kedua. Yang kita sebelum ni masukkan dekat buku tunai. Sebelah kredit. Ada kesilapan, ada cek talaku, ada penyata bank sebelah debit. Masuk mana? Dia akan masuk dalam DBD. DBD. Masukkan dekat DBD. Letak butiran dia, kita akan letak luar. Seperti contoh dalam buku teks. Buku teks pun sama. Dia letak sebelah luar. Sebab apa? Dia kaedah 2 sebab dalam buku tunai, item buku tunai pun masuk situ, item penyata bank pun masuk situ. Jadi dia nak buat pengasingan. Pelajar kena asingkan. Jadi macam mana kita asingkan? Yang masuk dalam dengan yang keluar. Okey, selesai. Jadi pelajar pun akan dapat jawapan yang sama. Okey, lepas tu dalam nota, konsep dia, pelajar konsep dia kena jaga tadi apa? Debit dalam buku tunai. Yang sebelum ni kita buat debit dalam buku tunai kaedah 1. Dia akan jadi apa? Akan masukkan dalam penyata penyusun bank akan jadi CBD. Yang ni, yang cikgu cerita ni. Okey, yang lepas tu kalau kredit buku tunai, kalau kredit daripada buku tunai, akan jadi apa? DBD, akan dimasukkan dalam DBD. Okey, selesai. Itu konsep dia. Okey, sekarang pelajar tengok je cikgu buat. Pelajar tak payah buat, nanti pelajar buat, nanti pelajar lambat, nanti lepas ni pelajar buat. Okey, pelajar tengok cikgu buat. Okey, cikgu buat demo. Okey, cikgu buat demo. Okay, jadi yang ini cikgu besarkan. Okey, cikgu copy yang ini. Pelajar, cikgu copy yang ini. Cikgu pindah. Cikgu nak copy tapi ni tak. Copy. Pindahkan sekejap Okey, ini kaedah 2. Ini kaedah 2. Okey, kaedah 2. Okey. Kaedah 2, pelajar. Okey, ini cikgu ni lah letakkan highlight sikit. Yang ini cikgu letak warna terang. Okey, ini kaedah 2. Okey, kaedah 2. Okey, yang pertama, formula dia semua sama. Baki debit buku tunai. Cuma tak boleh ambil buku tunai dekat 7726 ni. Tak boleh. Mesti ambil mana? Buku tunai dalam soalan. Berapa buku tunai dalam soalan tadi? Debit 8066. Jadi kita gantikan 8066. Betul? Debit. Okey. Tambah cek belum dikemukakan. Okey. Simbol tambah ni bagus kita bracketkan. Kita bracketkan tambah. Okey. Alright. Okey. Okey. Yang tadi kita kekalkan. Cuma kita buangkan garisan je.
Kita buangkan garisan. Jap, cikgu padam garisan je. Cikgu padam je garisan je. Okey, alright. Garisan Okey, jadi yang ini sebab kita nak letak mana? Okey, sekarang CBD, jam trading, belian, perabot sama. Kita kekalkan. Okey, dan sekarang nak masuk mana? Kita insert daripada buku tunai tadi. Apa dia? Pakai BB tak payah. Kita masukkan ini. Ada berapa butiran? 2 butiran. Faedah atas simpanan tetap. Okey, jadi yang ini cikgu kotakkan dia. Cikgu kotakkan dia. Cikgu tandakan yang ni, warna ni lah. Okey, cikgu tandakan warna apa ni? Warna orange. Okey, masukkan. Okey, jadi cikgu masukkan dekat sini. Okey, cikgu copy Cikgu copy Copy, cikgu masuk sini, butiran dia, masukkan keluar. Butiran dia keluar. Okey, butiran dia keluar. Masukkan. Berapa nilai dia? 990. Okey, sekejap. Yang ini cikgu pindahkan sekejap supaya dia kat bawah sikit. Okey, 990. Alright, lagi apa? Apa butiran kedua? Faedah atas simpanan tetap cikgu tambah sikit tetap. Okey, yang kedua ialah apa? Dividen perniagaan kasturi. Cikgu copy. Dividen perniagaan kasturi. Okey, alamat huruf besar pula. Okey, berapa nilai dia? 750. 750. Okey, sekarang pelajar dah habis. Okey, habis 2 butiran je kita pindahkan. Okey, sekarang jumlahkan. Berapa dapat yang baru? Pelajar tolong cikgu kirakan. Berapa pelajar dapat? 900. Berapa ribu? 5,900. 5,900. 5,900. Okey, selesai. Dapat Okey, yang ini kalau nak cantik nanti kita gariskan elok-elok. Nanti dah habis nanti kita gariskan. Kemudian garisan tu kemudian. Okey, sekejap. Ini kita padam dulu. Okey, yang ini tadi deposit belum dikreditkan. Sama. Ini sama. Jadi kita buat naik atas sikit. Okey, deposit belum dikreditkan. Okey, tadi kita kekalkan jualan dengan perniagaan mutiara. Kita kekalkan. Kita biarkan. Okey, sekejap Dia kacau dekat warna. Okey, sekarang nak buat apa? Kita masukkan kredit buku tunai. Yang tadi kita buat ABS Holding. Kita buat Rama Rao. Kita buat insurans. Cek. Okey, ini pelajar. Semua ni cikgu tandakan warna apa pula ni? Warna biru. Cikgu biru. Yang ini kita akan masukkan dalam kredit buku tunai. Kita akan gantikan dekat mana? Kita akan gantikan dia dekat DVD. Masukkan DVD. Alamak. Ni pula. Tak apalah. Kita delete je ni. Okey, DVD. Okey, berapa nilai dia? Terus salin. 270. Sama je. 270. Ni cikgu nak tandakan. Okey, minta maaf lah nampak macam ni pula. Sebab cikgu pakai komputer. Tu yang jadi macam tu. Okey, selesai. Okey, sekarang pelajar dah habis. Okey, tambah pula deposit belum dikreditkan. Boleh tak tambah semua? Okey, sekejap. Tolong cikgu kirakan berapa dapat. Tambahkan semua. Tambahkan semua DVD. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. Berapa dapat DVD? 5,580. 5580. Okey, double check seorang. Betul tak? 5580. Double check seorang. Dapat tak? 5580. Dapat tak? Double check seorang. Cikgu nak double confirm seorang. Dapat tak? Betul. Okey, betul. Okey, kalau betul. Okey, bagus. Betul, kita tolakkan. Okey, tolakkan. Okey, yang ni tadi kita tak tambah kan? Tak tambah. Okey, sekarang tambahkan tadi 5,900. Okey, jadi 5,900 tambah dengan apa? Tambah dengan 8066. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. 8066 tambah dengan 5,900. Berapa dapat? Dapat tak jawapan? 13966. Dapat tak? Sama tak? Dapat. Dapat Okey, dapat. Dapat. Okey, dapat. Okey, sekarang tolak dengan 5580. Dapat tak? Berapa dapat? 5580. Tolak 5580. Berapa dapat? 8386. 8386. Sama tak dengan jawapan tadi? Sama. Sama tak jawapan tadi? Sama tak? Sama. 8386. Sama. Faham belajar? Nak buat kaedah 1 pun sama, kaedah 2 pun mesti sama. Mesti sama. Jadi apa butiran kat sini? Jangan kata jangan suka sangat. Kena tulis butiran. Baki apa?
Positif. Jadi baki debit ke kredit. Sama konsep tadi. Baki apa? Kredit. Kredit Bagi apa? kredit. Kredit apa? Di penyata bank. Tapi kadang-kadang pelajar silap apa? Dia tulis ini bukan ini. Kejap. Cikgu yang salah tulis. Dia type pun tak betul. Okey, baki apa? Kredit di penyata banak. Apa pula banak ni? Penyata apa? Bank. Okey, penyata bank. Okey. Ramai kadang-kadang pelajar silap kat mana? Dia tulis perkataan apa? Baki kredit di penyata penyesuaian bank. Salah. Kenapa? Sebab 88386 sama dekat jawapan 8386 seperti dalam soalan. Faham belajar? Dalam penyata bank. Okey, selesai. Belajar faham tak kaedah 1 dan kaedah 2 hari ni? Nampak tak? Sama tak? Faham. Cuma berapa? Cikgu kata kaedah 1 pandai, kaedah 2 mesti pandai. Itu je. Kenapa? Sebab kita transfer je balik. Nampak tak? Yang debit dulu, buku tunai debit, kita akan jadi CBD, yang kredit jadi DBD. Jadi dah jimat lah kepala nak ingat sikit. Betul tak? Formula macam-macam nak buat. Betul tak? Jadi kena mahirkan dulu. Jadi dengan syarat topik ni mesti pandai kaedah 1 dulu. Kaedah 2 akan pandai. Okey. Habis. Okey, ada nak tanya apa tak? Boleh tak ikut? Kalau pelajar ada nak tanya? Nak tanya, tanya. Okey. Mesti tak nak buat ni? Mesti tak nak buat butiran dia keluar, nak buat yang ke dalam, mesti tak nak buat? Pelajar. Mesti tak? Mesti tak nak buat? Okey, kalau ikutkan penandaan periksa SKM yang sebelum ni, memang dia buat macam tu lah. Memang dia buat, dah ada pengasingkan. Sama ada nak asingkan sebelah selang sebaris, ataupun buat luar dalam. Dalam buku teks pun dia dah jelas dah. Dia dah buat sama macam cikgu. Dia buat luar dalam. Cuma saya takut pelajar-pelajar tak perasan. Pelajar tak perasan. Jadi pelajar tengok dalam buku teks, dia ada sebut. Dia ada tunjuk contoh, memang dia buat yang dalam keluar. Dalam keluar. Alright. Pelajar boleh ingat tak? Pelajar, okey tak? Okey. Okey. Alright. Boleh? Okey, nanti pelajar okey ni, pelajar cuba selesaikan soalan nombor 2. Tengok boleh tak? Pelajar dah buat belum soalan nombor 2 tu? Soalan nombor 2 suruh buat apa? Nombor 2. Soalan nombor 2 suruh buat apa? Buat apa? Bermula dengan baki debit penyata bank. Betul tak? Ini buat apa? Penyata penyesuaian bank, kaedah nombor apa? Kaedah nombor 2. Betul? Kaedah nombor 2. Okey. Tak apa, pelajar cuba buat dulu. Pelajar buat. Lepas ni cikgu pandu awak, cikgu akan sediakan jawapan. Tapi jawapan cikgu akan 2 versi. Satu kaedah 1, satu lagi kaedah 2. Sebab apa? Soalan sama cikgu nak awak mahir 2-2. Boleh belajar? Soalan nombor 2 ni, dia nak apa? Dia nak kaedah 2 saja. Tapi cikgu akan bagi awak jawapan 2-2. Kaedah 1 pun bagi, kaedah 2 pun bagi. Okey, faham tak? Boleh? Boleh. Okey, pelajar cuba buat dulu. Nanti apa-apa cikgu akan bantu dalam channel cikgu akan bantu. Okey. Alright. Okey, ada nak tanya apa-apa lagi? Sekarang dah habis belajar, dah habis topik belum? Belajar kat sekolah. Dah. Dah. TPM dah habis semua. Cikgu. Siapa jawab tu? Tak dengar dia jawab. Okey, dah habis topik je. Okey, kalau dah habis topik baguslah. Lepas ni kita buat ulang kaji banyak sikit lah. Kita buat ulang kaji banyak sikit. Boleh? Topik-topik form 4 pun penting juga. Jadi minggu depan cikgu TPM paling padu. TPM paling padu. TPM paling senang. TPM paling senang. Susah ke TPM? TPM senang ke susah? Belajar TPM. TPM senang. TPM senang. Okey, nak belajar TPM mesti belajar kos pengeluaran. Mesti belajar kos pengeluaran. Sebab apa? Dia ada kaitan. Okey. Lagi nak belajar apa ni? Kita minggu depan kalau ni kita belajar ledger form 4, lepas tu cikgu terus form 5 cikgu nak belajar belanjawan. Belanjawan ni nampak macam senang, tapi belajar biasa pelajar buat susah nak dapat markah penuh. Ada je kesilapan-kesilapan yang mereka buat. Boleh lepas ni kita akan tengok belanjawan tunai, topik-topik yang kecil ni pelajar kena skor. Pelajar topik kecil kena skor. Boleh, kita nak belajar ringan-ringan je, santai-santai. Okey, alright. Jadi pelajar itu saja untuk hari ini. Jadi semoga bermanfaat. Jadi kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Siapa yang nak join untuk ulang kaji topik ledger. Jadi minggu depan cikgu akan bersama dengan rakan cikgu untuk bantu awak ulang kaji topik ledger. Okey? Alright. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah selamat malam. Okey, siapa? Okey, sama. Okey, siapa nak tanya soalan? Tunggu.